Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 17 akan membentangkan faktor-faktor keciciran pendidikan masyarakat orang asli dan langkah-langkah mengatasinya. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Farid bin Rohani, Vignesh anak lelaki Arumugam, Muhammad Azrin bin Adli, Suraya Adriana binti Khairul Akbar dan Muhammad Ammar bin Muhammad Razi. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan diri dan penentuan nasib seseorang individu ialah pendidikan. Pendidikan boleh memudahkan proses melahirkan model insan yang kreatif dan berkemahiran yang akan menggalakkan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, adalah penting untuk memberi penekanan kepada isu pendidikan khususnya bagi penduduk orang asli bagi membangunkan masyarakat yang cemerlang dan berakhlak mulia. Masyarakat orang asli sering dilihat sebagai masyarakat yang tinggal di pedalaman, jauh dari kemudahan moden. Mereka terus mengamalkan cara purba pendahulu mereka yang hidup semata-mata berdasarkan pengetahuan, bakat dan akses mereka kepada dunia semula jadi. Untuk 15 tahun yang akan datang, Kementerian Pendidikan Malaysia berdedikasi sepenuhnya untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara. Setiap pelajar di negara kita, termasuk orang asli, akan diberikan kemahiran baru yang mereka perlukan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi kesukaran abad ke-21 dengan perubahan pendidikan ini. Sistem pendidikan kita mesti mampu mewujudkan populasi muda yang berpengetahuan, yang mampu berfikir secara kritis dan kreatif, kepimpinan yang kukuh dan komunikasi sedunia yang berkesan jika kita ingin bersaing dengan negara-negara perindustrian dunia. Menyemai nilai, etika dan rasa tanggungjawab sivik dalam diri setiap kanak-kanak di negara kita adalah penting jika mereka ingin membuat keputusan yang betul untuk diri mereka, keluarga mereka dan negara. Justru, mereka harus merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan dengan menjadikan pendidikan sebagai pelaburan jangka panjang. Oleh itu, kesedaran akan isu pendidikan haruslah dipupuk dalam kalangan masyarakat orang asli bagi membantu mereka dalam meningkatkan taraf kehidupan sekaligus meningkatkan taraf ekonomi negara. Justru kajian ini dijalankan untuk mengkaji sejauh mana kesedaran masyarakat orang asli terhadap pendidikan dan juga faktor-faktor yang mendorong mereka untuk menjadikan pendidikan sebagai satu cara untuk menaik taraf kehidupan mereka. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk melihat faktor-faktor keciciran pendidikan di dalam kalangan masyarakat orang asli. Penyataan masalah bagi uji kaji ini adalah masalah bagi mendapatkan akses pendidikan terus berlaku dalam kalangan masyarakat orang asli. Masalah ini menyebabkan kalangan masyarakat orang asli terus ketinggalan dalam arus kemajuan pendidikan. Tujuan uji kaji ini dijalankan adalah bagi mencapai dua objektif pertama, iaitu yang pertama adalah bagi menentukan faktor-faktor keciciran pendidikan masyarakat orang asli. Yang kedua adalah menentukan langkah-langkah bagi mengatasi keciciran pendidikan masyarakat orang asli. Bagi proses metodologi kajian, pertama sekali kami membuat pemilihan instrumen yang bersesuaian dengan objektif kami. Sebabkan kami mempunyai dua objektif, maka kami mempunyai dua jenis instrumen yang berbeza. Seterusnya, setelah selesai memilih instrumen, soal selidik telah dijalankan secara atas talian dengan menggunakan Google Form. Google Form telah diedarkan kepada social media seperti Telegram, Instagram dan juga WhatsApp. Selepas seminggu, kami telah mendapatkan maklum balas daripada 50 orang responden. Selepas itu, kami telah meneliti setiap maklum balas daripada responden dan membuat analisis terhadap setiap item yang terkandung di dalam kedua-dua instrumen. Selepas itu, kami membuat inference terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh 50 orang responden tersebut sebelum kami menulis laporan artikel ini. Instrumen kajian kami terbahagi kepada instrumen 1 dan instrumen 2. Untuk instrumen 1, ia memfokuskan kepada faktor-faktor berlakunya masalah keciciran pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli. Terdapat 5 item yang merupakan soalan yang perlu dijawab oleh para responden di dalam instrumen ini. Antara faktornya ialah masyarakat orang asli berpendapatan rendah, kebanyakan guru menjadi bidang terjun mengajar subjek yang bukan di dalam bidang mereka kerana kekurangan tenaga pengajar, kekurangan dari segi infrastruktur terutamanya di kawasan pedalaman, kawasan tempat tinggal yang jauh dari sekolah dan perjalanan yang memakan masa yang lama untuk sampai, ibu bapa kurang berpendidikan dan mempunyai tanggungan yang ramai menyebabkan mereka tidak berkemampuan membantu dalam pendidikan anak-anak mereka. Bagi instrumen 2 pula,
ia merujuk kepada langkah-langkah mengatasi masalah keciciran pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli. Sebabkan kami mensenaraikan 5 item, iaitu 5 faktor, maka untuk instrumen 2, ia juga mengandungi 5 langkah-langkah yang bermaksud 5 item yang perlu dijawab oleh para responden. Langkah yang pertama ialah kerajaan perlu memberi bantuan kewangan khusus kepada masyarakat orang asli. Kedua, KPM perlu menitikberatkan aspek pengagihan guru-guru ke dalam bidang yang mereka kuasai. Dengan kata lainnya, ke dalam bidang yang mereka pakar. Ketiga, melaksanakan projek pembangunan berfokus di kawasan pertempatan orang asli seperti jalan-jalan raya, bekalan elektrik dan bekalan air bersih. Item yang keempat, membina sekolah yang berdekatan dengan kawasan penempatan mereka. Dan item yang kelima, sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan keperluan dan sifat orang asli yang menyerapkan unsur kemahiran sejak di sekolah rendah lagi yang membantu mereka untuk menjana pendapatan. Seterusnya ialah hasil dapatan demografi responden. Bagi kategori umur, umur 20 hingga 25 mencatatkan penerusan tertinggi iaitu sebanyak 88%. Bagi kategori jantina pula, perempuan mencatatkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 54%. Bagi kategori kaum, Melayu mencatatkan penerusan tertinggi sebanyak 90%. Bagi peringkat pengajian pula, ijazah sarjana muda mencatatkan peratusan tertinggi sebanyak 64%. Untuk sesi perbincangan, kami membincangkan satu persatu item bagi kedua-dua instrumen. Untuk item pertama, bagi instrumen 1 merujuk kepada masyarakat orang asli berpendapatan rendah. Seperti yang kita tahu, orang asli hidup dengan memungut hasil hutan dan menangkap ikan. Kedua-dua pekerjaan ini dijadikan pekerjaan yang utama untuk mereka menjana pendapatan. Maka disebabkan ini, mereka kurang berkemampuan untuk membayar kos pengajian untuk anak-anak mereka. Oleh itu, untuk mengatasi masalah ini, kerajaan perlu memberi bantuan kewangan khusus kepada masyarakat orang asli. Seperti yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan akan menekankan 3 langkah untuk meningkatkan sosioekonomi orang asli. Antara langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kerajaan ialah pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman orang asli, meningkatkan tahap pendidikan masyarakat orang asli dan membangunkan kawasan pertanian dan perladangan untuk meningkatkan lagi kebolehan orang asli untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan cara ini, orang asli akan mempunyai sumber kewangan yang lebih mantap untuk menampung perbelanjaan pengajian anak-anak mereka. Seterusnya ialah instrumen 2, item 2. Faktor lain yang menyumbang dalam keciciran pendidikan masyarakat orang asli ialah kekurangan tenaga pengajar yang berkelaikan. Menurut KPM, terdapat 61.8% guru perempuan yang dikenal pasti pada tahun 2000 dan Kementerian Pendidikan menghadapi kesukaran untuk menempatkan mereka di seluruh luar bandar, terutamanya di kawasan pedalaman dan di pulau-pulau, di mana kebanyakan tempat ini adalah kawasan tempat tinggal masyarakat orang asli. Majoriti guru di pedalaman dan pulau kurang berkelayakan atau kurang berpengalaman. Perkara ini turut menyebabkan berlakunya ketidaksepadanan dalam pengagihan guru mengikut option. Akibatnya, kebanyakan pendidik yang bekerja di bilik darjah berakhir sebagai bidang terjun. Dengan itu, bagi memenuhi keperluan murid, guru yang bukan option terpaksa mengajar mata pelajaran penting seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris. Kewibawaan guru menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipersoalkan kerana kekurangan kepakaran dan kecekapan dalam mata pelajaran tersebut. Seterusnya adalah instrumen 2, item 2. Bagi mendapatkan pendidikan yang berkualiti melalui guru-guru yang berkelayakan, KPM sewajarnya memandang serius terhadap pengagihan guru-guru ke sekolah-sekolah, terutamanya kawasan pedalaman dan kawasan pulau, di mana merupakan kawasan majoritinya terdiri daripada masyarakat orang asli. Setiap guru seharusnya mengajar mata pelajaran dalam bidang yang mereka kuasai agar mereka lebih selesa dan yakin untuk mengajar anak didik mereka. Bagi mencapai objektif tersebut, pihak KPM perlu meningkatkan pengambilan guru supaya tiada permasalahan kuantiti guru yang terhad untuk mengajar mata pelajaran tertentu tercetus. Oleh itu, tiada guru yang perlu menjadi bidang terjun bagi menggantikan guru yang tiada untuk mengajar mata pelajaran yang tidak mereka kuasai. Faktor seterusnya ialah kekurangan dari segi infrastruktur, terutamanya di kawasan pedalaman. Hasil dapatan instrumen 1, item 3 mendapati nilai purata sebanyak 4.64
iaitu menghampiri nilai markah maksimum 5.0. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti responden setuju bahawa kemudahan infrastruktur di kawasan pedalaman yang menjadi tempat tinggal komuniti orang asli berada pada tahap yang amat kurang memuaskan. Kawasan luar bandar masih kekurangan dari segi ketersambungan dan liputan bekalan air dan elektrik yang tidak menyeluruh. Keadaan ini telah menjejaskan pembangunan dan pengembangan aktiviti ekonomi di luar bandar serta menyukarkan maklumat kepada murid orang asli. Perkhidmatan pengangkutan awam di luar bandar juga masih terhad dan charge serta kualiti pengangkutan awam sedia ada masih menjadi isu utama. Ini disebabkan oleh faktor geografi, kos operasi yang tinggi serta laluan yang tidak menguntungkan. Langkah seterusnya ialah melaksanakan projek pembangunan berfokus di kawasan pertempatan orang asli. Kawasan luar bandar amat sinonim dengan kekurangan dari segi infrastruktur dan juga keperluan asas yang lain. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan perlulah memperuntukkan sebahagian dana daripada belanjawan negara khusus untuk membangunkan pertempatan orang asli di kawasan luar bandar. Selain itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga perlu memainkan peranan dengan memastikan pelaksanaan fizikal projek pembangunan kementerian mengikut jadual dan sebarang isu yang berbangkit dapat diselesaikan. Kementerian ini juga bertanggungjawab untuk memberi khidmat nasihat teknikal kepada kementerian dan agensi di bawahnya dalam urusan teknikal. Antara faktor berlakunya keciciran pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli adalah kawasan tempat tinggal yang jauh dari sekolah dan perjalanan yang memakan masa yang lama untuk sampai. Mereka terpaksa melakukan perjalanan secara purata 20 hingga 30 km sehari jika ingin ke sekolah menengah biasa kerana tiada sekolah menengah orang asli yang berdekatan. Jadi langkah untuk mengatasinya adalah dengan membina sekolah yang berdekatan dengan kawasan penempatan mereka. Perancangan yang teliti tentang lokaliti sekolah yang akan dibina perlu dititik beratkan dan selain itu penyediaan peruntukan khas untuk pembangunan ini. Hasil dapatan instrumen 1, item 5, mendapat nilai purata sebanyak 4.44 di mana yang menunjukkan 52% daripada keseluruhan responden merasa sangat setuju dengan faktor ibu bapa kurang berpendidikan dan mempunyai tanggungan yang ramai menyebab tidak berkemampuan membantu dalam pendidikan anak mereka yang dinyatakan iaitu menjadi salah satu faktor keciciran pendidikan di kalangan masyarakat orang asli. Keadaan ini menyebabkan penglibatan ibu bapa yang semakin berkurangan dalam aktiviti dan program sekolah yang akan memberikan kesan terhadap pencapaian murid. Ibu bapa yang kurang berpendidikan akan mempunyai kurang pengetahuan tentang persekolahan anak-anak dan kurang melibatkan diri dalam proses memberi pengajaran dan mempunyai harapan yang rendah terhadap anak-anak. Hasil dapatan instrumen 2 item 5 mendapat nilai purata sebanyak 4.62 di mana ia menunjukkan 68% daripada keseluruhan responden merasa sangat setuju dengan sistem pendidikan juga perlu disesuaikan dengan keperluan dan sifat orang asli. Sistem pendidikan arus perdana memang didapati tidak sesuai untuk kebanyakan mereka, oleh itu perlu mungkin boleh diterapkan unsur kemahiran atau hands-on sejadi sekolah rendah lagi yang boleh membantu mereka untuk menjana pendapatan sejadi sekolah lagi. Permasalahan pendidikan murid orang asli bertitik tolak daripada pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang perlu seiring dengan keperluan pendidikan murid orang asli dalam konteks masyarakat setempat. Maka, pengurusan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas perlu mengikut konteks masyarakat setempat agar dapat memenuhi keperluan pendidikan murid-murid orang asli. Kesimpulannya, kajian ini telah dapat memberi gambaran tentang masalah pendidikan murid orang asli daripada pandangan murid sendiri. Selalunya, kajian-kajian lain mengambil kira pandang orang dewasa seperti guru, guru besar dan masyarakat orang asli sendiri. Walau bagaimanapun, dapatan kajian ini masih tetap menyokong dapatan kajian yang lain tentang masalah yang dihadapi. Masalah murid orang asli telah lama dan berpanjangan. Oleh itu, pelan tindakan yang khusus perlu disediakan bagi mentransformasikan kehidupan mereka. Semua agensi yang terlibat perlu bergabungan untuk menyediakan tindakan yang bersepadu supaya segala masalah dapat diselesaikan secara serentak. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.